Asal program dia tak payah tengok dah jadual sepatutnya dalam kepala dia lah. Sekarang ni waktu lewat, jadi dia dah boleh agak Zohor masuk ke 1.3 1.20 1.4 lah. Asal pun lewat 4.42 gitu. Jadi semua ni mesti ada dalam kepala imam. Nama ada dia bertugas, dia tak bertugas, dia harus mengingati waktu solat, permulaan waktu masuk. Ini sangat penting. Kerana solat pada awal waktu ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihannya bersolat di awal waktu dibandingkan dengan akhir waktu ini seperti kelebihan akhirat daripada dunia. So, jauh beza ya. Orang yang semayang lewat dengan semayang di awal waktu, Rasulullah bandingkan bezanya macam dunia dan akhirat. Bayangkan betapa pentingnya solat di awal waktu itu, kerana pahalanya yang amat besar. Sebab itu kalau kita belajar tentang waktu solat ni, dia ada bahagian-bahagian. Ada waktu afdal, waktu ikhtiari, waktu makruh, waktu haram. Dipecah-pecahkan waktu itu. Kalau Zuhur contohnya masuk 1.24, itulah waktu afdal itu ya. Kalau dah sampai pukul 2, ada jadi waktu ikhtiari. Kalau dah sampai ujung-ujung dekat nak masuk asar, dia jadi makruh. Kalau tak dah nak semayang habis Zuhur, dia jadi haram. Jadi itu kaedah orang membahagikan waktu. Jadi waktu yang afdal ni ialah waktu di awal, waktu masuk itu. Tak kira apa waktu pun, Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Tapi subuh ni terlalu pendek waktu ni, terlalu singkat. Daripada terbit fajar nak terbit matahari itu ambil masa tak sampai 1 jam. Hampir-hampir lah 1 jam. Kalau dibandingkan dengan waktu Zuhur, waktu asar dan isyak itu panjang. Maghrib itu pun pendek. Waktu maghrib pun pendek. Jadi dibicarakan di sini tentang menjaga awal waktu. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, kadang-kala seorang hamba solat pada akhir waktu, iaitu ketika hampir habis waktu. Sedangkan solat awal waktu setelah masuk waktu itu adalah lebih baik jika dibandingkan dunia beserta isinya. Maknanya fadilat di awal waktu begitu besar dibandingkan oleh Rasulullah dunia dan segala isinya kalau kita bersolat di awal waktu. Tapi ada orang suka akhir-akhirkan semayang. Semayang Zuhur di hujung, lepas tu dia sambung semayang asar. Itu kaedah yang sangat dibenci. Sebabnya mentakhirkan waktu ni amat berbahaya. Bimbang-bimbang umur kita tak sampai ke akhir waktu, kita dipanggil Allah. Itu yang kita takut. Jadi kita terhutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya tidak perlu menunda waktu solat kerana nak menunggu bertambahnya bilangan jemaah. Kalau kita sembahyang jemaah di surau misalnya, kita dah azan, tengok belakang ambil azan, baru ada 2 orang contohnya. Lepas tu kita tunggu lagi, tunggu datang solat. Tak sembahyang lagi, kita tunggu lagi. Rupanya tak boleh menunggu. Kita bila dah azan dan menunaikan solat sunnah qabliyah itu, tengok di belakang tak ada orang tak sembahyang sunat kan, kena pemaksa. Tak kira lah makmumnya hanya 2 orang saja. Tak kira, asal dia makmum cukup lah. Jangan tak ada makmum pun, dia lah azan, dia lah pemaksa, dia lah imam, dia lah bilang.
Ada juga surau macam tu. Saya pergi sekali di surau di Sungai Kuantan, surau mana? Munting ke? Pandai Munting ke? saya tak tahu apa nama surau tu. Dia saya singgah surau tu. Saya singgah sekali waktu asar. Tu bila seorang timah tak ada. Sebenarnya kita ada. Boleh jadi rumah ni. Dia kata tolonglah dia rumah ni. Lepas tu baru ada 2-3 orang lagi. Sedih tengok surau macam tu. Jangan surau kita jadi gitu. Tak boleh tunggu. Jemaah tu kalau tak ada kita terus. Sudah menjadi kewajipan ahli datang awal ke masjid agar mendapat pahala awal waktu. Jemaah ni kalau makmum sunatnya datang awal sebelum masuk waktu. Kalau hari Jumaat tu pagi lagi sunat dia. Sunat ke masjid tu pagi tu. Jadi kalau Johor cuti hari Jumaat tu memang betul dah tu. Supaya ada waktu pagi boleh pergi ke masjid lah. Kita dia tak cuti lagi di rumah. Tak kita tak sedar lagi. Orang yang sedar dia ambil tiba lah. Hanya yang boleh datang lewat imam ni. Imam sunat datang lewat. Termasuk hari Jumaat. Jadi kalau tu imam datang lambat jangan marah lah. Sebab dia cari sunat. Makmum kena datang dulu. Makmum kena penuhkan masjid. Sebabnya saf awal, iaitu saf pertama, adalah saf yang paling tinggi fadilah. Para sahabat Rasulullah SAW, dia berebut tu pergi saf awal, berebut. Maknanya sampai-sampai dia terus tuju saf depan. Kita kena mari awal cari dinding. Dinding ke belakang. Kita rasa takut pergi saf awal tu. Tak tahulah sebab apa. Amalan bukan di sini je lah, mana-mana pun. Kita pergilah singgah masjid ke surau mana-mana. Kalau datang awal, saf depan kosong, tak ada orang yang duduk. Kalau ada pun seorang dua tak faham ke lah. Yang lain tu semua cari tiang, cari dinding. Tak cari saf awal. Itu rugi yang amat sangat. Kalau tengok di Mekah dia, di Masjidil Haram, Masya Allah, rebut pergi dekat tepi kampung tu. Sampai tak ada ruang dah dapat letak satu kaki pun dia letak tak satu kaki. Lepas tu nyolong kaki yang kedua pelan-pelan. Nak dapat juga ruang itu. Itulah besarnya fadilat di saf pertama. Jadi kita kena berebut juga lah. Lepas ini kena berebut. Saf pertama. Solat di awal waktu bila masuk waktu lebih utama daripada ramai bilangan ahli, dan juga lebih utama daripada membaca surah yang panjang. Maknanya lepas masuk waktu itu tak payah tunggu lama-lama. Tak payah tunggu lama-lama. Tunggu sekadar sini ada dibicarakan nanti. Sekadar orang sembahyang sunat, ataupun sekadar orang kalau makan sampai dia selesai. Kalau kita habis azan tu, kita makan, selesai makan tu kawan. Kalau bulan puasa, main maghrib, jangan makan benar-benar. Ada orang bila dia berbuka maghrib ni waktu ni pendek. Azan nanti kita pun berbuka kan. Berbuka tu ala kadar. Lepas tu kita sembahyang dulu. Jangan kalau kita makan tu ambil masa sampai setengah jam. Ada orang buka sampai setengah jam. Tinggal maghrib tu sikit lagi waktu dia. Itu tak berapa comel. Berbuka dulu sikit, lepas itu terus pergi solat jamaah. Kalau di rumah macam mana? Boleh pergi jamaah bulan puasa. Patutnya boleh kan? Kita latih kan? Bapa jadi imam, ibu dan anak-anak jadi makmum.
dapat Jumaat yang lebih sempurna. Jadi muazzin ini kena main peranan sebenarnya di dalam surau, di dalam masjid. Bukan azan. Masuk je waktu dia tak boleh tunggu dah. Ada orang, dia tak ada orang, dia tetap azan. Dia tengok jam, masuk waktu, terus azan. Kemudian selepas dia azan, peluang untuk orang sembahyang sunat fardu. Habis saja tu, dia tak boleh tunggu lama-lama. Jangan pula pergi borok panjang-panjang, tu orang tak ramai lagi. Tak payah tunggu. Ada je makmum terus jalan, tak kira seorang yang tahu. Dia terus. Itu menghormati awal waktu. Zaman dahulu, kata pengarang ini, apabila tiba waktu solat, setelah ada dua orang, mereka terus semayang. Dua orang dia terus semayang, dia tak tunggu dah. Walaupun di tempat tu ramai orang, tapi yang datang ke surau masjid tu dua orang semayang terus, tak payah tunggu lah. Tidak lagi menanti, dia kata, kedatangan orang ketiga. Nampak? Dia tak perlu tunggu sampai tiga orang. Begitu juga berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Apabila telah hadir 4 orang, mereka tidak menunggu orang kelima. Sebab benda yang perlu disegerakan ini tidak perlu tunggu. Dalam dunia ni Nabi kata 4 saja benda yang tak ditunggu. 4 perkara. Bila sampai waktunya kena buat terus. Pertama sembahyang, kedua jenazah. Bila mati kena urus segera. Tak tunggulah anak dia belum sampai ke, tak kira, kena urus. Yang ketiga, kahwin. Bila sampai masa nak nikah, kena nikahkan. Jangan pula kata, awak muda lagi, umur tak sampai setahun jagung, jadi nak nikah lah, bagi nikah. Yang sekarang banyak zina berlaku ni, dah lucu. Sebab benda yang Nabi suruh segera, kita tak segerakan. Kita perlewat-lewatkan. Jadi kita kena, yang Nabi suruh segera, kena segera. Tak boleh ditunggu-tunggu. Rasulullah SAW pernah terlambat hadir solat fardu subuh. Nabi pun pernah terlambat. Oleh kerana sudah masuk waktu solat dan baginda belum berwudu, kemudian Rasulullah menyuruh Abdul Rahman bin Auf menjadi imam solat pada ketika itu. Dia minta Abdul Rahman bin Auf ambil tempat dia. Tak payah tunggu dia. Maknanya Rasulullah belum berwudu, biarlah dia pergi berwudu, orang lain semayang sampai begitu. Nabi tak suruh tunggu. Dan baginda terlambat atau tertinggal 1 rakaat. Satu rakaat baginda tertinggal. Jadi dia masbuk. Kemudian baginda bersolat sebagai makmum, dia ikut sebagai makmum. Setelah selesai, baginda bersabda, maksudnya, sungguh benar apa yang kalian lakukan, begitulah sebaiknya. Maknanya jangan tunggu dia. Walaupun dia Nabi, dia Rasulullah, tapi sahabat tak tunggu, sebab waktu dah masuk. Kena utamakan dulu waktu sembahyang daripada segala benda. Kadang-kadang kita bila ada satu-satu benda yang penting, kita rasa benda itu lebih penting daripada seruan Allah. Itu kita silap. Katalah buat kenduri kahwin, memang majlis mula pukul 12. Dekat-dekat Zuhur nak masuk, kita mula majlis. Jadi bila orang dah mula datang, tuan rumah takkan nak tinggal pula pergi sembahyang kan. Itulah bahaya dia. Tertinggallah waktu Zuhur itu, mungkin dah sampai pukul 3 lebih, orang dah sekurang, baru dia pergi sembahyang. Dia terjadi. Tak boleh kita lewatkan waktu nak jemput orang tu mula pukul 2. Tak boleh. Siapa yang tentukan pukul 12? Saya tengok semua orang berdiri
jemput pukul 12 hingga pukul 4. Ya. Maknanya tengah-tengah waktu zuhur. Pukul 4 itu bila masuk asar lah. Maknanya waktu zuhur itu kena jaga semua-semua. Ataupun sedia satu tempat dekat tempat kedua kita, tempat sembahyang. Masuk zuhur, azan dulu. Tapi ada berbesar suara semua. Nyanyi nasyid boleh, tapi azan tak boleh. Azan dulu, biar semua orang yang ada kat situ dengar. Rupanya waktu zuhur waktu itu. Hormati waktu itu, pergi sembahyang. Tinggalkan majlis. Baru kita menghormati waktu. Ini kita hormat majlis kita lebih pada waktu sembahyang. Ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga terlambat pada waktu zuhur. Jadi subuh, dia waktu zuhur. Kemudian para sahabat menunjuk kepada Abu Bakar Siddiq sebagai imam. Bila baginda datang, Rasulullah baginda berdiri di samping Abu Bakar, di sebelah Abu Bakar. Seorang imam tidak perlu menunggu muazzin, tetapi sebaliknya muazzin hendaklah menunggu imam. Nampak? Seorang imam tidak perlu menunggu muazzin. Maknanya muazzin dah datang dulu pada imam. Imam lewat. Tetapi sebaliknya muazzin hendaklah menunggu imam. Muazzin pun tengok dulu mana imam sampai tu beliau. Kalau imam tu mari lewat sana, itu bahaya juga. Jadi kalau kabut muazzin, agar dialah yang mengimami solat. Dia tunggu tadi tu supaya imam mengimami solat. Bila imam telah hadir, tidak usah lagi menunggu orang lain. Yang kita boleh tunggu imam itu. Itu pun dalam keadaan masa yang tertentu. Sedangkan Rasulullah pun tadi dia terlambat, dia suruh sahabat ganti tempat dia jadi imam. Ini pula kita ni imam. Kalau banding Rasulullah jauh lah kan. Janganlah buat action lebih kepada Rasulullah. Jadi kita kena jaga juga kedudukan. Itu tentang imam hendaklah prihatin pada waktu solat. Seterusnya imam hendaklah ikhlas mengimami solat. Tugas imam ikhlas. Kalau orang dah lantik kita, dah beri amanah pada kita supaya jadi imam, maknanya orang dah tengok dah tu. Di antara ramai-ramai yang ada tu, orang ni lah yang paling layak jadi imam. Jadi orang lantik dia kan. Maka kita kena terima. Tak bolehlah kita nak tolak pun. Bila kita tolak, artinya kita tidak menjaga amanah yang telah diberi oleh para makmum kepada kita. Kita kena jaga, memenuhi amanah. Amanah ini bukan saja amanah dari manusia, tetapi amanah daripada Allah. Amanah Allah kepada kita, termasuk juga dalam bab soal taharah serta syarat-syarat solat. Maknanya amanah ni kena jaga. Ikhlas itu termasuk dalam bab bersuci. Jangan pula imam dalam keadaan dia tak bersuci, dia jadi imam kerana segan nak keluar daripada tempat imam dia. Tak boleh. Maksud sini pengarang kata ikhlas ialah membawa imam atau muazzin tidak meminta upah. Itu satu ikhlas. Dia tak minta upah, minta bayaran sebagai imbalan kepada kerja yang dibuatnya. Ini dia jadi imam solat maghrib, minta upah. Tak boleh. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi agar melantik seorang muazzin yang tidak meminta upah atas pekerjaannya. Maknanya bila lantik orang tu jadi bilang, tidak dijanjikan upah. Tidak dijanjikan. Tapi kalau dibayar juga macam mana? Itu persoalan dia. Dia kena ikhlas kerja tu satu hal lah. Tapi kalau orang beri juga, macam zaman sekarang,
Jadi bila itu sudah jadi satu jawatan apa nama future, jadi satu pekerjaan,